Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Okay, jadi insya-Allah hari ini kami akan bentangkan tentang kajian kami, iaitu apa yang dapatan kajian kami dan juga analisis kajian. Okay, jadi apa yang dapatan kajian kami adalah mengenai konsep hajat, pandangan fuqaha dan penulisan artikel jurnal. Okay, jadi maqasid hajat adalah suatu perkara yang diperlukan oleh manusia sebagai satu jaminan kepada kehidupan, juga sebagai satu kemaslahatan dan mengelakkan daripada sebarang kesulitan yang bakal berlaku sehingga membawa kepada kemudaratan kehidupan seseorang. Okay, jadi penulis dalam artikel menguatkan lagi istilah hajat ini berserta dengan rujukan daripada karangan Muhammad Al-Zuhaili dalam skop berkaitan hajat. Misalnya, hajat ini adalah satu adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan seseorang selaras dengan perkembangan zaman sekarang ni, yakni bila mana seorang mukallaf tu yang dikurniakan suatu kenikmatan yang mengharuskan, maka dia memilih jalan tersebut. Jadi contoh, pemilihan dari segi pemakanan dan minuman, pakaian dan lain-lain memerlukan kepada keharusan konteks hajat. Jadi pandangan seterusnya berkenaan konsep hajat ni menurut Saiful Islam Nur Muhammad Zulkarnain tidaklah jauh beza dengan makna hajat yang telah dibincangkan tadi. Ianya membawa satu persamaan, iaitu al-hajat ialah kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesulitan. Manakala ketiadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepada kepincangan dalam hidup manusia sebagaimana yang berlaku dalam tahap daruriyat, tetapi ia membawa kesukaran hidup mereka. Secara kesimpulan, kedua-dua penulis tadi mentafsirkan hajat sebagai satu keperluan dalam masalah kehidupan manusia. Namun, terdapat perbezaan pendapat bila mana berlakunya pentarjihan hukum ke atas pertumbungan maslahah dan mafsadah di antara daruriyat dan hajat. Penulis mengambil pendapat daripada Ibnu Taimiyah yang mana para ulama bersepakat jika berlakunya pertumbungan maka tuntutan untuk mendahulukan maslahah yang lebih besar dan mengangkat kemudaratan yang lebih berat di samping melakukan pentarjihan di antara kedua-duanya. Contohnya, dalam rawatan maternity, keperluan ini banyak berlaku dalam kecemasan yang memerlukan tindakan segera bagi memudahkan urusan rawatan. Situasi yang dirumuskan apabila berlakunya pemeriksaan abdomen dan vagina yang memerlukan kepada menyentuh dan melihat aurat pesakit. Dalam rawatan ini, keperluan tahsiniat diperlukan untuk membuat pilihan yang terbaik. Sebagai contoh, seorang pesakit wanita beri pilihan untuk dirawat oleh doktor wanita ataupun doktor lelaki. Namun begitu, dalam keadaan seorang ibu hamil yang mempunyai sejarah kesihatan yang teruk dan perlu kepada pengawasan rapi daripada doktor yang pakar dalam bidang tersebut, maka situasi ini sudah berubah menjadi satu hajiat. Sesuatu keperluan hajiat juga boleh menjadi suatu yang daruri sekiranya ketiadaannya akan menggugat tercapainya keperluan daruriyat. Namun, apabila keperluan yang ada pada masa itu berada pada doktor pakar lelaki sahaja kerana ketiadaan doktor pakar perempuan, maka di sini berlakunya keperluan kepada daruriyat. Para ulama usul telah bersepakat bahawasanya maslahah al-daruriyat mestilah diutamakan dengan alasan jika tidak dilaksanakan akan membawa kecacatan hidup di dunia serta hilangnya nikmat di akhirat kelak. Bahkan keperluan hajiat ini dirumuskan hanyalah kenikmatan yang sementara, namun diterima pakai bagi memenuhi konteks maslahah kehidupan itu juga. Lantaran itulah maslahah al-daruriyat mestilah diutamakan. Menurut Imam Al-Mahalli berkata, daruri ialah sesuatu yang sangat diperlukan sehingga sampai ke tahap terdesak, terpaksa dan tidak dapat dielakkan. Jadi secara kesimpulan, kegagalan memelihara maqasid daruriyat bakal membawa kerosakan kepada keperluan hajiat
dan kegagalan kepada hajiat pula bakal membawa kegagalan kepada tahsin niat. Oleh itu, keharusan ke atas hajiat juga bukanlah digunakan begitu saja, namun perlulah dilihat pada mekanisme yang berlaku terhadap pentarjihan hukum tersebut. Okay, seterusnya, masalah hajat ni boleh didapati dalam aspek lain seperti ibadat, muamalat dan jenayah. Hajat dalam bidang ibadat secara rukhsah mengharuskan kasar bagi orang yang bermusafir, menunaikan solat dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri, menyapu sebagai ganti basuh kaki ketika berwuduk. Hajat dalam bidang muamalat adalah diharuskan mewujudkan pelbagai kontrak ataupun akad yang bermatlamat memenuhi keperluan manusia seperti jual beli, sewa dan bersyarikat. Dalam bidang jenayah pula, keharusan ke atas diat, kepada hak membalas bunuh oleh pewaris kepada pesalah jika berlakunya kemaafan dan syubhah dalam pentarjihan qisas dan hudud. Pemilihan ke atas keperluan dan masalah hajat ini semua berlaku ke atas hukum persabitan yang pada asalnya ada keharusan dalam konteks pemakaian masalah tersebut. Selain itu juga, penjelasan hajat daripada Ahmad Ar-Raisuni menerangkan hajat dalam konteks yang sedikit berbeza, yakni sesuatu pencapaian untuk menghilangkan sebarang kesusahan dan kerasahan yang dialami oleh mukallaf bagi perkembangan dalam kehidupan. Okey, situasi yang dirumuskan oleh penulis adalah selaras dengan perkembangan uruf yang berlaku. Yang boleh dikaitkan dengan keperluan hajat pada uruf ialah pengharusan menjaga kebersihan di persekitaran tempat tinggal, diharuskan untuk memburu dengan niat mencari rezeki yang halal, diharuskan mencari tempat tinggal mengikut kepuasan diri dan kemudahan isi rumah. Secara tuntasnya, berdasarkan artikel jurnal dan kitab-kitab klasik yang dibincangkan di atas, hajat adalah satu keperluan kepada manusia bagi memenuhi hak objektif syariah itu melalui kemudahan kepada implikasi mukallaf dalam kehidupan. Pentarjihan hukum yang berlaku adalah suatu keharusan terhadap mekanisme yang dipakaikan dalam maqasid syariah tersebut. Oleh itu, konsep hajat ini mempunyai keperluan dan bukanlah kesudahan bagi bebanan yang berlaku pada diri sendiri atau mana-mana pihak. Seterusnya adalah analisa dan perbincangan. Okey, berdasarkan apa yang telah dikaji, konsep hajat ini mempunyai pelbagai pandangan daripada para ilmuwan. Terdapat beberapa kitab klasik dan artikel jurnal yang berpandangan hajat sebagai satu perkara yang diperlukan oleh manusia bagi menjamin kehidupan dengan mudah dan mengelakkan daripada sebarang kesulitan. Bahagian ini membincangkan keputusan dan dapatan kajian berdasarkan hasil daripada data-data yang telah dianalisis dan diinterpretasi. Perbincangan ini bertujuan untuk membuat kesimpulan tentang dapatan yang telah diperolehi. Selain itu, perbincangan juga telah dilakukan bagi melihat dengan dapatan kajian ini. Perbincangan yang telah dilakukan mengikut instrumen-instrumen telah dianalisis dalam bahagian sebelum ini. Jika dilihat pada pandangan yang pertama dan yang ketiga, terdapat perbezaan yang diperolehi daripada dapatan kajian di atas, iaitu pandangan yang pertama daripada Anwar Ramli. Hal ini terjadi kerana perbezaan jurnal yang pertama mengatakan hajat sebagai keperluan, manakala jurnal daripada Muhammad Rumaizuddin Ghazali berpandangan hajat merupakan sekunder yang menyokong daruriyat. Fungsinya sekunder menyokong dan melengkapkan matlamat primer. Seterusnya pada pandangan yang kedua, iaitu daripada Saiful Islam mengatakan hajat adalah kepentingan untuk manusia kerana kemudahan, manakala pandangan Ahmad Raisu adalah menghilangkan kesusahan. Sebagai contoh, perkembangan uruf yang berlaku menyuruh manusia untuk mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta. Selain itu, pandangan daripada Profesor Madya Dr. Anissa Abdul Ghani, berlakunya pertarjihan hukum ke atas pertembungan maslahah dan mafsadah di antara daruriyat dan hajat. Malah pada pandangan Muhammad Said Al-Ayubi, jika berlaku pertembungan, perlu pilih di antara salah satu, ulama mengutamakan keperluan daruriyat. Oleh itu, kefahaman maqasid memberi faedah yang besar dalam memahami objektif hukum hakam yang telah disyariatkan, terutamanya dalam berijtihad dan berfatwa. Ini merupakan satu perkara yang Islam telah kurniakan kepada manusia untuk melakukan sesuatu perkara dengan mudah. Jika sesuatu itu memudaratkan tetapi di dalam waktu gentir dibolehkan untuk menggunakan konsep hajat ini dan boleh diterapkan dalam kehidupan ini. Hajat ini merupakan satu keperluan dalam maqasid syariah dan melaksanakan ibadah di dalam kehidupan kita. Oleh itu, hajat ini dapat memudahkan urusan umat Islam dalam kehidupan. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya menamatkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.